Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 6? Ustazah harap semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan lebih bersemangat. Okey. Setelah kita bercuti selama 3 hari ya. Hari Jumaat, hari Serabu, Khamis dan Jumaat. Okey, baiklah. Hari ini saya akan mengajar pelajaran Jawi sambungan daripada 2 minggu lepas. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, marilah sama-sama kita tarah tangan dan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Okey, tajuk kita yang akan Syazah ajar pada hari ini ialah tajuk homograf. Masih lagi tajuk homograf tapi di unit yang kedua. Okey, unit yang kedua tajuknya adalah kaedah alif pembeza. Kaedah alif pembeza. Okey, kalau dalam buku teks, murid-murid boleh buka muka surat 10. Okey, Syazah harapkan semua murid-murid ada buku teks dan buku tulis nota. Okey, baiklah. Tanpa membuang masa, Ustazah akan mengajar, akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa itu kaedah alif pembeza? Kaedah alif pembeza adalah huruf alif pembeza digunakan bagi membezakan dua perkataan yang berlainan makna untuk mengelak daripada timbul kekeliruan dan mengurangkan homograf. Okey, apa itu alif pembeza? Alif pembeza itu adalah alif itu sendiri, huruf alif. Okey. Huruf alif itu sendiri digunakan untuk membezakan dua perkataan yang berlainan makna. Okey, asalnya ejaan dia sama, tapi untuk mengurangkan homograf dan untuk mengelakkan kekeliruan, maka alif pembeza digunakan. Okey. Okay, mari kita tengok seterusnya. Okey, alif pembeza wujud di tengah suku kata. Alif pembeza wujud di tengah suku kata. Okey, apa itu yang dikatakan dengan alif pembeza wujud di tengah suku kata? Okey. Yang pertama iaitu suku kata tertutup dengan menggunakan vokal E pepet dan vokal A. Okey, kaedah alif pembeza ni wujud apabila iaitu suku kata tertutup dengan menggunakan vokal E pepet dan vokal A. Okey, kalau ikut kaedah Jawi, suku kata yang mengandungi vokal E pepet dan vokal A hendaklah digugurkan huruf Jawinya, ya. Yang kita dah belajar, yang saya ulang semula. Ikut kaedah Jawi, sekiranya ada suku kata tertutup yang mengandungi vokal E pepet dan vokal A, huruf tersebut, huruf Jawinya hendaklah digugurkan. Okay. Tetapi dalam keadaan homograf ni, huruf vokal A terpaksa dikekalkan. Kerana apa? Kerana untuk mengelakkan kekeliruan dan mengurangkan homograf.
mengurangkan perkataan yang sama. Okey. Okey, kita tengok yang kedua. Di dalam kaedah ejaan jawi, kedua-dua vokal tersebut digugurkan. Okey, yang macam saya cakap tadi, dalam kaedah jawi, kedua-dua vokal tersebut digugurkan. Yang mana? Vokal E pepet digugurkan, vokal A pun digugurkan. Okey. Yang ketiga, kenapa dia digugurkan? Kerana bagi mengelakkan kekeliruan dan mengurangkan homograf, maka huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Okey, maka huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Okey, mari kita tengok contoh. Okey. Contohnya, rancang, rencang. Perkataan ejaan jawi ra nun ca ngacang ni, dia boleh dibaca dengan rancang. Dia juga boleh baca dengan rencang. Sekiranya, kita tengok rancang ni. Sekiranya, kalau ikut kaedah asal, rancang ni A-nya digugurkan. Jadi, ejaan jawi ra nun ran, ca ngacang. Rancang. Sama juga dengan perkataan yang kedua ni. Rencang. Kalau ikut kaedah jawi asal, I pepetnya digugurkan. Jadi tra nun ca ngacang. Rencang. Okey. Jelas tak? Bagi mengelakkan kekeliruan, huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Okey, yang ni ya. Jadi bagi untuk mengelakkan kekeliruan, huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Okey ni Tengok rancang untuk mengelakkan kekeliruan kita kena kekalkan huruf A-nya. Manakala yang rencang ni tadi, okey, dikekalkan huruf alifnya. Rencang ni memang kita biarkan dia gugur. Jadi ra nun ran, ca ngacang, rencang. Jadi ada perbezaan di sini. Jadi perbezaan perkataan ini pun dapat dibezakan dan dapat mengelakkan kekeliruan. Okey, seterusnya mari kita tengok. Yang tadi Contoh lain, mari kita nak tunjuk. Perkataan panunpan tasintas. Panunpan tasintas. Panunpen tasintas. Dia berdiri pantas, dia juga berdiri pentas. Ya, sebab apa? Kalau mengikut kaedah ejaan asal, ia pentas. I pepet ni digugurkan. Okey. Jadi A pun digugurkan sebab apa? Dia suka tertutup. Kalau A berada di tengah-tengah konsonan dan konsonan, maka dia kena gugur. Jadi pentas. Pada asalnya pentas pun boleh, pantas pun boleh. Sebab apa? Pada asalnya pantas, A ni kena gugurkan. S ni memang kena gugurkan lah. Yang membezakan, yang nak tengok membezakannya adalah pentas ke pantas. Okey, jadi dia sama ejaan dia pada asalnya. Akan tetapi dalam kaedah alif pembeza, alif pada perkataan pantas ni, pada perkataan pan ni perlu dikekalkan supaya dapat mengurangkan homograf dan dapat mengelakkan kekeliruan. Ya, macam ni. Pentas ke pantas? Kita dah keliru. Jadi dalam kaedah alif pembeza ini, alif itu kena kekalkan sekiranya ada perkataan yang hampir sama ejaan tapi berlainan makna. Okey. Tengok sini. Untuk mengelak daripada timbul kekeliruan dan mengurangkan homograf, huruf alif pembeza digunakan atau huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Okey. Jadi pantas. Pantas. A-nya perlu dikekalkan.
pada pan ni. Pantas. Okey. Seterusnya tengok contoh lain. Okey, ini sebar ke cyber. Sebar ke cyber. Sebar atau cyber. Ejaan jawi yang asalnya hampir sama. Kita keliru. Cyber ke sebar. Okey. Tengok. Mengikut kaedah asal, E pepetnya memang digugurkan. Okey, ni tak ada masalah, memang E digugurkan. Okey, pada asalnya juga A di tengah-tengah, vokal A di tengah-tengah pun perlu digugurkan. Jadi sebar dan cyber. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan dan mengurangkan homograf, maka alif pembeza ini dikekalkan ataupun perlu menggunakan alif pembeza. Okey. Untuk mengelakkan daripada timbul kekeliruan dan mengurangkan homograf, huruf alif pembeza digunakan atau huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Yang ada suku kata tertutup vokal A sahaja dikekalkan alifnya. Jadi sebar. Kita keliru cyber atau sebar. Jadi untuk mengurangkan yang mana boleh ditambah alif, perlu ditambah alif. Okey, sebar dan cyber. Yang tambah alif pada suku kata tertutup vokal A. Sebar. Okey. Mari kita tengok contoh-contoh yang lain. Okey, kampung. Kempong. Yang mana ada suku kata tertutup vokal A, kam. Kam. Jadi pada perkataan kampung ni perlu letak alif. Ya, perlu letak alif. Kenapa perlu letak alif? Sebab dia hampir sama dengan ejaan kempong. Kalau tak letak alif, dia jadi kempong. Okey. Pantas dan pentas. Ini Ustazah dah terangkan tadi. Hantar dan hentar. Hantar dan hentar. Hantar dan hentar. Okey. Hak alifnya dikekalkan. Alif ini dikekalkan. Kalau tak ada alif, dia jadi hentar. Dia jadi hentar. Okey, sambung dan sembung. Yang mana ada suku kata tertutup vokal A, sambung. Kalau tak letak alif, dia jadi sembung. Bandar dengan bendar. Gantang dengan ganteng. Ini ada dalam buku teks awak. Boleh tengok. Okey, ejaan dia sebar dan cyber. Sumbar dan sumber. Sumbar dan sumber. Ejaan sumber barabar. Kalau kamu tak letak alif, sumbar ni jadi sumber. Jadi kena letak alif pada suku kata tertutup vokal A. Okey? Boleh faham dan jelas? Sekiranya tak faham, ulang balik video Ustazah ni sehingga faham. Okey. Okey, untuk tugasan pada minggu ini, Ustazah hanya nak kamu buat nota saja. Okey, nota tersebut perlulah ditulis. Okey, ditulis. Sekiranya tak ada printer, tulis sahaja yang notanya ya. Daripada depan tadi. Okey, sekiranya ada printer di rumah, boleh print dan tampal sahaja dalam buku. Okey ya, boleh daripada sini sehinggalah perkataan-perkataan yang ada dalam buku teks tadi. Okey, boleh tampal. Okey, sekiranya tak ada printer, boleh tulis. Tulis sahaja di dalam buku tulis. Okey, salin satu slide, salin semua PowerPoint Ustazah ni, slide yang Ustazah ajarkan ni lah. Okey. Okey, untuk nota ni tak perlu hantar pada Ustazah. Okey, tak perlu hantar pada Ustazah sebab dia banyak muka surat ya. Nanti kalau latihan baru Ustazah minta untuk dihantar ke link yang disediakan. Okey, itu saja untuk tajuk kaedah alif pembeza. Ustazah harap
semua murid-murid dapat memahami homograf, kaedah alif pembeza. Bagaimana alif itu digunakan. Okey, Ustazah buat ulangan semula. Okey, homograf, kaedah alif pembeza. Homograf tu apa? Perkataan yang sama pasangan perkataan yang sama tetapi berlainan makna. Jadi untuk mengurangkan daripada banyak sama perkataan dan untuk mengelakkan kekeliruan, maka alif pembeza ini digunakan pada perkataan-perkataan tertentu. Okey, perkataan-perkataan yang mengelirukan. Contohnya tadi itulah ya. Contohnya bandar, bendar, kampung, kempong, cyber, sebar. Yang mana alif pembeza ni dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Ataupun alif pembeza ni digunakan pada suku kata tertutup vokal A. Okey. Kalau mengikut kaedah asal, vokal A ni memang digugurkan. Tetapi dalam kaedah homograf, vokal A perlu dikekalkan huruf alifnya ataupun perlu letakkan alif pembeza pada suku kata tertutup vokal A. Okey, jelas? Okey. Sebarang permasalahan ataupun tidak faham dengan tajuk ini, bolehlah berhubung dengan Ustazah pada bila-bila masa kecuali pada waktu malam. Okey. Itu saja daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap semua jaga SOP, jaga kesihatan, kurangkan pergerakan ke luar rumah. Kita jaga kita. Okey? Sekarang ni terlalu banyak virus. Di mana-mana saja ada virus. Saya harapkan semua ahli keluarga awak pun turut terlindung terhindar daripada virus coronavirus. Itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.